Tes. Drama politikus ini dibawakan khas oleh Biro Jasa. Ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Ketua Pembangkang adalah yang dinanti-nantikan dalam persidangan Dewan Rakyat. Apatah lagi, beliau adalah antara nama yang dikatakan mempunyai sokongan yang paling kokoh untuk membentuk kerajaan dan menjadi Perdana Menteri. Ketika ucapan selaku Ketua Pembangkang Sidang Dewan Rakyat 9 November 2020, Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan ucapannya dengan mengkritik Speaker Dewan yang seolah-olah terlalu kaku untuk menghalang sebarang kritikan terhadap arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara. Juga, beliau menyentuh keputusan bijak Raja-Raja Melayu yang tegas menolak cadangan darurat daripada pihak kerajaan yang dikatakan rakus dan ingin membenarkan rasuah. Masa saya ingin menjemput Yang Berhormat Ketua Pembangkang Yang Berhormat Paul Dickson untuk memulakan bahasan beliau. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua atas kesempatan beri ruang membahaskan ucapan belanjawan Menteri Kewangan Jumaat yang lalu. Saya ucap terima kasih atas pertimbangan Menteri Kewangan menyampaikan pandangan mengambil kira beberapa isu telah dibangkitkan dan cuba meleraikan kemelut yang dihadapi. Tapi sebelum itu, izinkan saya menyebut tentang apa yang diluahkan oleh ahli yang berhormat, tapi cara yang Dipertua mengulas saya kira kurang tepat kerana kita bila kita bangkitkan yang Dipertua tidak langsung bermaksud untuk mempertikai Kementerian Kesihatan atau Ketua Pengarah. Isu yang diprihatinkan oleh ahli Parlimen juga berat. Mereka mahu ruang seperti biasa, kelonggaran seperti biasa. Jadi tidak bermakna apa yang diputuskan oleh Kementerian Kesihatan sudah tamat sampai tidak boleh dibahaskan. Ini pun satu-satu sikap yang saya rasa kurang bijak kerana semua peraturan kita lakukan selama ini mengambil kira pandangan-pandangan. Tapi seperti mana kita tahu juga, pandangan-pandangan Kementerian Kesihatan juga dipertikai oleh ramai juga pakar-pakar yang lain. Jadi beri ruang. Janganlah sampai dianggap satu pandangan daripada MKN, Kementerian Kesihatan itu muktamad sampai tak boleh dibahaskan. Kalau gitu tak perlu ada Parlimen. Baik. Menteri Kewangan tentangkan belanjawan dalam konteks negara dan kerajaan yang belum begitu stabil dan telah mendapati masalah bila Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu menolak rencana mereka jalan pintas untuk menggunakan kuasa secara rakus mengisytiharkan darurat. Dan kenyataan Bawah Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu itu agak tegas. Ya. Bukan saja menolak darurat, tapi menolak langkah yang boleh menjurus ke arah penyalahgunaan kuasa dan mengesahkan rasuah. Saya harap bukan saja ahli yang berhormat, semuanya harus teliti kenyataan itu. Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong julung-julung kali dalam sejarah menolak usul Perdana Menteri untuk mengadakan darurat. Dan ini ada juga yang dipertikai oleh tokoh bersatu yang juga merupakan speaker yang Di-Pertua Dewan Negara yang saya kira sangat kurang wajar kerana kedudukan Di-Pertua Dewan Negara itu harus lebih mulia dan tidak boleh digunakan untuk mempertikai keputusan dan titah Bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Di-Pertuan Agong. Saya harap pihak yang bertanggungjawab dapat meneliti masalah ini dan jangan menyiasat mengikut darjat seperti mana yang banyak berlaku sekarang ini. Yang
dibangkitkan juga adalah titah tuanku untuk mengajak ahli-ahli parlimen memberikan kerjasama untuk meluluskan belanjawan. Tapi semangat inilah semangat muafakat, semangat perundingan. Sebab itu rakan-rakan dari parti PH juga, dan saya percaya juga rakan-rakan dari lain-lain parti telah mengemukakan pandangan-pandangan mereka. Di kalangan PH, 6 tuntutan yang didengar oleh Menteri Kewangan, tapi tidak diulas sama sekali dalam ucapan belanjawan walaupun disentuh secara tidak langsung. Ada pandangan-pandangan lain tentang khususnya tentang moratorium, bank dan juga pinjaman KWSP yang disentuh secara cuma lalu tetapi tidak memenuhi maksud yang tuntutan yang dibuat. Jadi semangat muafakat dan kerjasama itu tidak ada. Jadi walaupun kita cenderung untuk meluluskan, kerana kita tidak mahu tolak ansur soal emolument, gaji pekerja, nasib frontliners, itu tidak berbangkit. Sama ada kita luluskan atau tidak meluluskan belanjawan ini, kita akan pastikan bahawa ada rencana segera untuk memastikan ia tidak membebankan rakyat, khususnya pegawai-pegawai kerajaan, pejabat awam dan juga frontliners. Tapi saya tekankan di sini, saya tidak mahu ada andaian mudah. Ya, keadaan sekarang berbeda. Kerajaan dan Menteri Kewangan dan Perdana Menteri tahu bahawa belum ada penentuan dan kepastian belanjawan dalam bentuk sekarang kalau tidak dipindah untuk membela nasib rakyat yang kita yakini seperti mana kita tuntut, belum pasti belanjawan ini boleh dimoduskan dengan cara mudah. Jadi saya menyeru dan menggesa dengan tegas supaya Menteri Kewangan meneliti semula usaha menangani masalah COVID-19 dari segi belanjawan, penekanan aspek kesihatan dan lonjakan ekonomi yang disebut. Saya mulakan dengan beberapa angka unjuran yang dibuat oleh Menteri Kewangan dalam belanjawan 2021, tinjauan ekonomi 2021 pada kadar 86 sehingga 96% dan inflasi 2.1%. Unjuran ini yang saya fikir amat tidak realistik dan tidak munasabah. Kita bandingkan dulu Asian Development Outlook Update 2020 sekitar 6.5%.